Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan masuk bab 9, laju dan pecutan. Okey, tapi hari ini kita akan masuk dulu laju. Okey, pertama sekali cikgu nak tunjukkan formula bagi laju. Okey, formula bagi laju ialah jarak bahagi dengan masa. Okey, laju jarak bahagi dengan masa. Okey, tips untuk kita ingat ataupun untuk kita kira sekejap lagi. Laju, jarak dan masa. Okey, kita bina satu segitiga macam ni. Okey, segitiga. Okey, bahagikan kepada 3 bahagian. Okey, bahagian atas J. J adalah mewakili jarak. L mewakili laju dan M mewakili masa. Okey, jadi sekiranya kita nak mencari jarak. Okey, sekiranya nak mencari jarak kita ambil. Okey, kita tutup bahagian jarak. So, dia tinggal laju. Okey, jarak dengan masa. Sekiranya kita nak mencari pula laju. Okey, sekiranya kita nak mencari laju. Okey, kita tutup bahagian laju. So, tinggal jarak. Okey, jarak ke atas per dengan masa. Okey, dan sekiranya kita nak mencari masa. Okey, kita tutup bahagian masa. Maka masa akan menjadi jarak bahagi dengan laju. Okey, jadi itu tip untuk kita ingat formula laju, jarak dan masa. Kita tengok contoh. Aida berjalan ke kedai pada jaraknya 100 meter selama 5 minit. Okey, hitung lajunya. So, daripada segitiga kita tadi, jarak, laju, masa. Okey, jadi soalan minta kita mencari laju. Okey, so cari laju. Okey, maklumat yang kita ada ialah kita ada 100 meter ni, ini ialah dia punya jarak. So, apa yang kita ada maklumat jarak sama dengan 100 meter dan kita ada masa 5 minit. Okey, jadi laju sama dengan jarak per dengan masa. Okey, maka 100 meter per dengan 5 minit. Okey, jadi 100 bahagi dengan 5. Kita akan dapat 20. Okey, sini minit. Okey, jadi unitnya ialah meter per minit. Okey, so kat sini kita sebut 20 meter per minit. Okey, itu unit bagi jarak. Okey, contoh yang kedua. Khairul Hafiz dan Badrul Hisham ialah pelari pecut muda negara. Semasa latihan acara 100 meter, Khairul Hafiz menamatkan larian dalam masa 10.18 saat. Manakala Badrul Hisham menamatkan larian dalam masa 10.25 saat. Hitung laju larian Khairul Hafiz dan Badrul Hisham. Okey, jadi kita cari satu-satu. Okey, untuk Khairul Hafiz, laju Khairul Hafiz. Okey, laju macam mana tadi? Okey, segitiga. Okey, atas jarak, laju, masa. Okey, so untuk kita cari laju, jarak per dengan masa. Okey, untuk Khairul Hafiz. Okey, Khairul Hafiz. Okey, ini Khairul Hafiz. Jarak larian ialah 100 meter dan masa larian 10.18. Okey, jadi jarak 100 per dengan 10.18. Jadi kita tekan kalkulator, kita akan dapat 9.82.
Okey, dan unitnya apa? Okey, 100 ni ialah 100 meter, 10.18 saat. Jadi unitnya ialah meter per saat. Okey. Okey, dan laju bagi Badrul Hisham. Okey, jarak dia 100. Okey, jarak bahagi dengan masa. Jarak larian dia ialah 100 meter. Okey, cikgu tandakan dulu yang Badrul Hisham. Badrul Hisham, masa dia 10.25. Okey, jadi jarak 100 meter 10.25 saat. Okey, jadi kita akan dapat 9.76 meter per saat. Okey. Okey, kemudian kita tengok pula laju seragam dan laju tidak seragam. Okey, apa itu laju seragam? Okey, laju seragam ialah sekejap cikgu besarkan sikit. Okey, laju seragam bermaksud laju yang mempunyai perubahan jarak yang sama dalam selang masa yang sama. Okey, maksudnya kat sini kita tengok guli A dalam masa 1 saat. Dalam masa 1 saat dia bergerak sejauh 2 cm. Dalam masa 1 saat lagi, 1 saat lagi pun dia bergerak dalam jarak 2 cm. 4 tolak dengan 2 cm. 1 saat lagi, 1 saat jaraknya masih lagi 2 cm. Kat sini 1 saat jaraknya masih lagi 2 cm. Jadi jarak perubahan jarak dia adalah sama. Jadi ini kita panggil sebagai laju seragam. Tapi kalau laju tidak seragam, kita tengok contoh guli B. Dalam masa 1 saat, ini 1 saat, perubahan jarak dia ialah 2 cm. Dalam masa 1 saat lagi, perubahan jarak kat sini 3 tolak dengan 2, 1 cm. Jadi maksudnya kat sini nilai perubahan dia adalah tidak sama. Jadi dia tidak seragam. Kita tengok maksudnya. Laju yang mempunyai perubahan jarak yang tidak sama dalam selang masa yang sama. Jadi itu laju seragam dengan laju tidak seragam. Kita tengok contoh untuk menerangkan laju seragam dan laju tidak seragam. Farid memandu sebuah trailer sejauh 170 km dalam masa 2 jam yang pertama dan 190 km dalam 4 jam berikutnya. Adakah Farid memandu trailer dengan laju seragam? Kita kira dulu laju untuk 2 jam yang pertama. Laju untuk 2 jam yang pertama. Untuk 2 jam pertama. Macam biasa, laju sama dengan jarak per dengan masa. Jadi jarak yang pertama ni 170 km. Dalam masa 2 jam. Jadi kita kira dia akan dapat. So kita akan dapat nilai dia 85 jam. 85 km per jam. Kemudian kita kira laju untuk 4 jam berikutnya. Sebab kita ada 2 nilai kat sini. Untuk 4 jam berikutnya, laju sama dengan jarak dibahagi dengan masa. So jarak 190 km masa 4
jam. Okey, so kita akan dapat 47.5 kilometer per jam. Okey, jadi kat sini kita tengok nilai lajunya adalah tidak sama. Okey. Okey, nilai laju dia adalah tidak sama. Okey, ni 85 kilometer per jam. Yang ni 47.5 kilometer per jam. Okey, kelajuan adalah tidak seragam. Okey, tidak seragam. Maksudnya tidak sama. Okey, kita pergi ke contoh seterusnya. Encik Mahesh memukul bola golf dari tiang P ke tiang S melalui tiang Q dan tiang R. Okey, adakah kelajuan bola golf itu mempunyai laju yang seragam? Jelaskan jawapan anda. Okey, so kita kena cari satu persatu. Okey, laju pada masa PQ. Okey, maksudnya daripada P pergi ke Q. Okey, jadi jarak PQ bahagi dengan masa PQ. Okey, so jarak dia 40 meter bahagi dengan 2. So kita akan dapat kat situ. Okey, nilai dia 20 meter per saat. Okey, per saat. Okey, kemudian kita cari pula laju pada masa QR. Okey, jadi jarak QR bahagi dengan masa Q. Okey, jadi jarak dia 70 masa 3.5 saat. Okey, pun sama, kita akan dapat 20 meter per saat. Okey, seterusnya kita cari pula laju pada masa RS. Okey, jarak RS bahagi dengan masa RS. Okey, jadi jarak 60 meter masa 3 saat. Okey, so 20 meter per saat juga. Okey, jadi kat sini kita perhatikan nilai lajunya ialah 20 meter per saat, 20 meter per saat, 20 meter per saat. Okey, maka kelajuan adalah seragam. Okey, sebab nilai dia adalah sentiasa sama. Seterusnya kita pergi pula kepada laju purata. Okey, laju purata formulanya jumlah. Okey, dia ada perkataan jumlah, so tambahkan satu je perkataan jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Okey, jumlah jarak bahagi jumlah masa. Okey, kita tengok contoh terus. Okey, Amir mula berbasikal dari rumahnya ke bandar A pada pukul 9 pagi. Okey, so dia mula berbasikal pada pukul 9 pagi. Dalam perjalanan, dia singgah di restoran pizza untuk berehat dan makan sebelum dia menyambung perjalanannya semula ke bandar A. Dia sampai ke bandar A pada pukul 12.15 tengah hari. Hitung laju purata dalam kilometer per jam perjalanan itu. Okey, jadi daripada formula tadi, laju purata sama dengan laju purata sama dengan jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Okey, so jumlah jarak kat sini 10 km dari rumah ke restoran. Okey, dan 25 km dari restoran ke bandar A. So maksudnya 10 km tambah 25 km dan masa. Okey, kita tengok dia ambil masa. Okey, pukul 9 pagi bertolak pukul 12.15 tengah hari dia sampai. So kita tolak je lah. Okey, untuk masa 12.15 tolak pukul 9. Okey, jadi kita akan dapat
masanya ialah berapa jam tu.